Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya bernama Muhammad Uzair bin Muhammad Tajuddin, merupakan pelajar PDPP PIMK 5 daripada IPG Kampus Raja Melewah. Diucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah Dr. Wan Ali Akbar bin Wan Abdullah dalam membimbingi dan mendidik dalam subjek pentafsiran pendidikan Islam Sekolah Rendah PIMK 2082. Untuk tugasan yang kedua, persembahan individu, saya mengambil tajuk berkaitan isu-isu penilaian holistik menurut perspektif Islam. Baik, kita lihat seterusnya. Antara isi kandungan yang saya akan membahaskan insya-Allah, yang pertama adalah definisi penilaian holistik, kedua definisi penilaian holistik menurut Islam, dan yang ketiga adalah prinsip penilaian menurut Islam, dan yang keempat rasional dalam penilaian secara holistik, dan seterusnya cabaran penilaian holistik, dan yang terakhir adalah cadangan memperkasakan penilaian holistik ini. Baik, kita masuk intipati yang pertama, iaitu definisi pentafsiran atau penilaian holistik. Kita lihat makna satu persatu dahulu. Apakah itu maksud pentafsiran, apakah itu maksud holistik. Okey, yang pertama, pentafsiran ada bermaksud sesuatu proses untuk mendapatkan dan mengumpul data, seterusnya membuat perhakiman serta mempertimbangkan tentang produk suatu proses iaitu adalah pendidikan. Dapat kita lihat seperti mana kata-kata Inggeris, don't judge book by cover. Maksudnya kita nak menghukum orang itu, janganlah kita menilai dia dari segi luaran, tapi hendaklah kita menilai dari segi dalaman. Barulah kita boleh menghukum beliau ataupun menghukum sesuatu benda. Itu okey. Yang kedua adalah holistik. Memandang suatu objek itu dari sudut pandangan yang menyeluruh. Bukan sahaja kalau kita anggap kita ada di hadapan kita ada bola, bukan kita memandang dia dari hadapan, tetapi kita memandang dia daripada bawah, atas, kiri, kanan, belakang, dalam, angin. Semua itu adalah mengambil secara menyeluruh, bukan daripada satu sudut sahaja. Malahan holistik ini memandang dia secara menyeluruh, daripada atas hingga ke bawah lah. Okey, penilaian holistik ini adalah bermaksud apabila digabungkan kedua-dua maksud ini, penilaian holistik bermaksud adalah penilaian dari sudut pendidik, iaitu guru kepada pelajar secara keseluruhan, yang mana mencakupi berbagai aspek, tidak tertumpu kepada akademik saja, malahan tertumpu kepada keterampilan, kepribadian, kreativitas serta prestasi akademik tadi. Yang mana selaras kita melihat kepada jasmani dia, emosi dia, rohani dia, intelek dia, sosialnya. Itu semua adalah penilaian holistik, semua mengambil kira benda-benda semua itu. Baik, seterusnya adalah penilaian holistik menurut perspektif Islam. Okay, yang mana kita dapat lihat banyak penilaian holistik ini merujuk Al-Quran, terdapat di dalam Al-Quran. Peristiwa-peristiwa yang memaparkan berkaitan pentafsiran ini terhadap pentafsiran Allah terhadap manusia. Antaranya yang boleh saya tengahkan adalah surah Al-Mumtahanah ayat 10, yang mana Allah berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang-orang yang beriman mentaksir. Nampak kat situ dia menggunakan mentaksir tadi, menilai keimanan perempuan yang datang berhijrah, dan setelah pengujian tersebut didapati bahawa mereka benar-benar beriman, maka perempuan tersebut tidak boleh untuk dikembalikan kepada suami-suami dia. Okay, kat sini Allah menggunakan perkataan mentaksir. Jangan terus menghukum, tetapi Allah kata taksir dulu, nilai dulu, betulkah dia beriman ataupun tidak. Seterusnya, dalil yang kedua adalah daripada surah Hujurat ayat 4 hingga ke 5. Allah Subhanahu Taala berfirman, maksudnya Allah Subhanahu Taala mentaksir sekumpulan Arab agar tidak berpekik-pekik memanggil Rasulullah SAW di luar bilik baginda.
ternyata mereka tidak lulus pentaksiran tersebut dan Allah menyifatkan mereka tidak memikir dan tidak sabar menunggu. Okey. Baik, seterusnya kita lihat kepada istilah penilaian holistik menurut perspektif Islam. Banyak daripada dalil-dalil dalam Al-Quran, istilah-istilah daripada Al-Quran yang menggambarkan maksud penilaian. Antaranya yang pertama adalah Al-Hisab, iaitu yang bermaksud mengira, mentafsirkan, menghitung dan menganggar. Seperti mana berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-284. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung, iaitu bermaksud menghisab, mengira, mentafsirkan, menganggarkan, menilai dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik, kat sini adalah perkataan Al-Hisab diambil daripada Al-Hisab. Okey, seterusnya yang kedua perkataan Al-Bala, iaitu bermaksud cubaan, ujian. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat yang kedua surah Al-Mulk. Yang bermaksud, dialah yang telah mentadbirkan adanya mati dan hidup kamu, iaitu Allah, untuk menguji dan menzahirkannya keadaan kamu. Baik, kita lihat kat situ adalah Allah menghidupkan dan mematikan adalah bertujuan untuk menguji, iaitu mentaksir, menilai dengan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia Maha Kuasa membalas amal kamu, dan juga Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Itu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maksud Allah menghidup dan mati adalah untuk menguji. Okay, untuk cubaan. Itu adalah ujian daripada Allah. Al-Hukum. Okay, yang ketiga adalah Al-Hukum, yang mana bermaksud keputusan sesuatu hukuman. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naml ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad akan memutuskan di antara mereka dengan hukumannya, dan dialah saja yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Kat sini perkataan yang guna adalah hukum. Allah sajalah yang menghukuminya dan menilai dia. Baik, seterusnya prinsip penilaian, kita masuk pada prinsip penilaian holistik menurut Islam. Okay, antara prinsip penilaian holistik menurut Islam, yang pertama adalah komprehensif dan seimbang, dan yang kedua adalah objektif. Kita lihat maksud komprehensif dan seimbang. Yang kita tahu sedia maklum, komprehensif ni adalah secara menyeluruh. Okey, sama yang maksud dengan selari dengan maksud holistik tadi. Kita memandang sesuatu dengan secara menyeluruh. Okey, komprehensif adalah pentaksiran tidak dihadkan kepada sesuatu aspek sahaja, malahan ke semua aspek, sama ada kehidupan duniawi dan ukhrawi. Secara umum, apa yang melibatkan kehidupan dunia akan yang kita bawakan untuk kehidupan kita untuk akhirat nanti kelak, insya-Allah. Okay, seimbang
adalah proses untuk apa itu seimbang, adalah proses untuk melahirkan insan yang seimbang dari sudut jasmaninya, emosinya, rohaninya, inteleknya dan sosialnya. Hendaklah dia bergerak seimbang, seiringan. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Maksudnya ilmu dia tidak bergerak dengan apa, maksudnya hendaklah amal dan ilmunya bergerak seiringan. Yang maksud komparasi tadi adalah contohnya duniawi dengan ukhrawi kita bergerak seiring. Jangan kita melebihkan dunia tapi akhirat kita tinggal. Salah tu. Hendaklah kita menyimbanginya antara satu sama lain. Dunia kita kejar, akhirat pun kita kejar, sama-sama kita dapat, insya-Allah. Itu yang dimasukkan komprehensif dan seimbang secara menyeluruh. Bukan saja kepada persepsi pendidikan pula, komprehensif dan seimbang ni bukan kita lihat kepada pendidik ataupun akademik. Hendaklah kita melihat akademiknya, praktikalnya hendaklah seimbang dalam untuk mencapai sesuatu hasil, untuk mendapatkan suatu hasil yang cemerlang. Okey, seterusnya kita masuk objektif. Objektif adalah sampai kepada hasil ataupun rumusan pertimbangan dengan jelas, yakin melalui pengumpulan data yang sah dan keboleh kepercayaannya kepada ketetapan. Bukan bermakna sama untuk semua, tetapi bertujuan untuk mengambil kira perbezaan antara manusia. Okey. Objektif ni adalah untuk kita meletakkan sesuatu matlamat ataupun tujuan untuk kita sampai kepada tujuan itu. Okey, untuk kita sampai dalam tujuan itu, kita hendaklah mengambil pengumpulan data, hendaklah kita buat satu penilaian. Adakah dia layak ataupun tidak untuk dia sampai kepada tujuan itu. Tetapi setiap manusia berlainan. Allah menciptakan lain. Allah menciptakan berlainan sebagaimana untuk kamu mempelajarinya antara satu sama dan lain. Itu adalah kelebihan, kebaikan kenapa Allah menciptakan manusia berlainan. Okey, maksudnya setiap manusia ataupun murid itu objektifnya berlainan. Dan cara dia untuk sampai itu pun lain, tidak sama. Jadinya kita dalam menilai dia ataupun penilaian khasih secara menyeluruh, kita hendaklah lihat objektif dia. Sampai ke tidak sampai kepada objektif yang kita mahukan. Okay, sebagaimana firman Allah yang bermaksud daripada surah Al-Naml ayat 152 kalau saya tak silap. Terpadam, tak perasan. Okey, tak apa. Firman Allah yang bermaksud firman Allah, dan janganlah kamu mendekati sekejap ya, saya confirmkan surah apa. Okey, dalam surah Al-An'am ayat 152 yang bermaksud firman Allah bermaksud, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kemampuannya. Apabila kamu bicara, bicaralah dengan sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan tunaikanlah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Seterusnya kita lihat pula kepada rasional dalam penilaian secara holistik. Okey, rasionalkah penilaian holistik ni dalam pendidikan? Okey, yang mana kita tahu sebelum ni 2012 saya lupa 2000 berapa, yang mana KPM membuat pengumuman besar-besaran untuk menghapuskan peperiksaan besar seperti UPSR, PMR dan lain lagi. Okey, yang mana penilaian dia digantikan dengan penilaian secara holistik ini yang dikasakan secara optimum. Jadi penilaian holistik ni diperkasakan secara optimum untuk menggantikan peperiksaan besar yang bertulis. Sejajar dengan itu, tujuan untuk pelaksanaan ini adalah untuk mencapai objektif selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Bukan sahaja kita menghapuskan pentaksiran secara bertulis, tapi kita juga digantikan dengan penilaian secara holistik ni.
Okay, dengan tujuan yang sama, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, seterusnya penilaian holistik ini dapat dilihat dapat membantu guru mengenal pasti amalan yang boleh meningkatkan kekuatan murid melalui penambahbaikan strategi pengajaran pada topik tersebut. Bukan bermaksud penilaian bertulis tu tidak boleh untuk guru meningkatkan strategi pengajarannya, tetapi untuk mengambil masa yang lama untuk guru untuk mengambil data apa yang perlu ditingkatkan, sebabkan penilaian pentaksiran bertulis ni perlu ada suatu tempoh, ada suatu masa yang telah ditentukan. Contoh dalam 3 bulan sekali, periksa pertengahan tahun, akhir tahun. Jadinya guru tu ada masa. Jadi guru tak dapat untuk menilai pengajarannya. Jadi dalam penilaian holistik ni secara tidak langsung guru dapat menilai secara terus, dan guru juga boleh menambahbaikkan juga secara terus juga. Okey, iaitu yang kedua, tidak memfokuskan kepada kecemerlangan akademik sahaja yang seperti kita bahaskan tadilah. Okey, penilaian holistik ni tidak memfokuskan kepada kecemerlangan akademik sahaja, malah memastikan pengajaran-pengajaran yang disanakan dapat melahirkan insan yang berkemahiran dan seimbang melalui jeris tadilah, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Okey, sebagai contoh, pemerhatian, iaitu pemerhatian yang mana penilaian ni boleh dibuat pemerhatian dengan penulisan ataupun mahupun penilaian dengan rakan sebaya yang dapat meningkatkan prestasi murid secara konsisten. Maksudkan murid kat sini, murid dapat merhatikan atau membuat penilaian sesama mereka. Jadinya dapat di situ kita dapat secara tidak langsung dapat meningkatkan prestasi murid secara konsisten. Murid sentiasa buat penilaian, kenapa. Macam itulah maksudnya. Okey, sebagaimana menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tanda-tanda orang yang berilmu ialah kata-kata dan tindakannya sama ilmu yang ada di dalam diri mereka, mencerminkan adab dan akhlaknya. Maksudnya yang tadilah kita hendak penilaian holistik ni adalah bertujuan untuk komprehensif dan seimbang. Maksudnya ilmu dengan kata-katanya, ilmu dan kata-katanya dan tindakannya itu bergerak seiring. Macam contoh, disuruh solat, dia ada ilmu solat, tapi dia suruh orang solat, tapi dia tak solat. Itu tak boleh. Itu salah. Jadinya dia ada ilmu solat dan dia kata-kata untuk solat dan dia pun solat. Itulah yang komprehensif dan seimbang yang sebenarnya. Okey, antara cabaran penilaian holistik ni adalah waktu PDP menjadi terhad. Hal ini, penilaian ini mengambil masa yang lama dan banyak perkara yang perlu dilakukan untuk menjalankan penilaian secara holistik ini. Okey, ini adalah penilaian holistik ini, masa waktu pembelajaran itu menjadi pendek dan keberangkalian untuk guru menghabiskan suatu topik tu adalah susah. Maksudnya sebab masa penilaian holistik ini dah diambil oleh masa penilaian holistik. Dan yang kedua adalah pertambahan tugas guru dalam menyediakan laporan setiap penilaian dan perlu melengkapkan data dalam sistem. Dan ini juga memerlukan kemahiran guru. Yang mana kita tahu yang guru-guru lama ni lebih cenderung kepada penilaian penulisan, lebih kepada dan kurang pendedahan kepada penilaian holistik ni. Jadi guru-guru yang kurang berkemahiran ni tidak mengamalkan penilaian holistik ni disebabkan kurang pendedahan itu. Okay, sebab dia dah keterbiasaan menggunakan secara penulisan ataupun peperiksaan. Okay, dan yang ketiga adalah persepsi dan cita rasa masyarakat sehubungan dengan itu, yang mana persepsi dan cita rasa masyarakat, yang mana masyarakat ni lebih cenderung untuk melihat anaknya pencapaian akademik dari segi sudut pencapaian akademik berbanding dengan pembentukan jati diri, kerohanian dan melibatkan pembentukan jati diri, kerohanian dan kreativitasnya. Dia kurang memberi perhatian dalam bentukan jati diri, kerohanian ni dia kurang berbanding dengan dia nak melihat berapa banyak A je. Macam itulah maksudnya. Okay, seterusnya, cadangan bagi memperkasakan penilaian adalah penilaian holistik ni ada dua. Pembangunan modal antaranya, yang satu dalam aspek guru sebagai pendidik perlu menggayakan pengajarannya.
Mengambil fokus, menggunakan penilaian holistik ini dalam pengajarannya. Kepada murid pula, sebagai murid, peranan dan gaya pembelajaran murid sebagai pentaksir. Ditekankan kat sini sebagai pentaksir dan bukannya sebagai penerima pasif yang sebelum ni pendidikan sebelum lama lebih kepada guru menyampaikan, murid terima. Tapi pembelajaran yang sekarang ini untuk guru sebagai pemudah caraan. Murid sendiri yang belajar dengan sendirinya. Baik, rumusan yang saya dapat ungkapkan di sini adalah pendidikan Islam pada prinsipnya adalah berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Sehubungan dengan itu, pendidikan Islam secara holistik ini merangkumi seluruh aspek penilaian seperti ketuhanan, sikap, efektifnya, pengetahuan kognitifnya dan keterampilan psikomotor. Semua mengambil kira dalam penilaian holistik ini. Okey, yang kedua, pentaksiran holistik ni menurut Islam adalah suatu pengalaman yang sangat mencabar sebab dia adalah pengalaman pentaksiran yang baharu, berakhir dengan sesuatu semangat yang mengujakan dengan melihat hasilnya yang sempurna. Masya Allah. Okay, akhir kalam dari saya adalah pendekatan pembelajaran seterusnya ini mampu melahirkan individu yang beriman dan cemerlang di dunia maupun di akhirat. Secara tidak langsung dapat memberi impak kepada pendidikan, terutamanya kepada pendidikan Islam dengan izin Allah. InsyaAllah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.